I'm Abdulaziz Ahmed Fredericks, sharing with you a smiley message on IKIM. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Allahumma inna ad-duhaa duhaa'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inni asbatu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni asbatu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni asbatu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Buat orang Kelantan mana berada di Kota Baru, anda kena dengar Radio IKIM di frekuensi 89.8 FM. Saya Amira Mamak Fauzi, pendengar setia Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
berdiri untuk menghadap-Mu, oh Tuhan. Lemah lututku berdiri di hadapan-Mu, tangisanku keharuan. Hamba yang lemah serta hina, Engkau terima jua mendekati, bersimpuh di bawah duli kebesaran-Mu. Tuhan, hamba belum pasti bagaimana penerimaan-Mu dikala mendengar pengaduanku. Ku yakin Kau tak mungkiri, dalam wahyu yang Kau nuzulkan Kau berjanji menerima pengaduanku. Dan Kau berjanji sudi mengampunkanku dari segala dosa yang ku lakukan. Ampunan-Mu Tuhan lebih besar dari kesalahan insan. Hamba yakin pada keampunan-Mu Tuhan, bukan tidak reda dengan ujian, cuma hendak mengadu padamu. Tempat hamba kembali nanti di sana. Dikala malam sunyi sepi, Bani insan tenggelam dalam mimpi. Musafir yang malang ini pergi membasuh diri untuk menghadap-Mu, oh Tuhan. Lemah lututku berdiri di hadapan-Mu, tangisanku keharuan. Hamba yang lemah serta hina, Engkau terima jua mendekati, bersimpuh di bawah duli kebesaran-Mu. Ampunan-Mu Tuhan lebih besar dari kesalahan insan. Hamba yakin pada keampunan-Mu Tuhan, bukan tidak reda dengan ujian, cuma hendak mengadu padamu. Tempat hamba kembali nanti di sana. Tempat hamba kembali nanti di sana. Tempat hamba kembali nanti di sana. Dua. Sekejap. Ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut
dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan Radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Dugaan tiba menakung sebab air mata, namun tak pernah pun setitis gugur berderai di pipi. Tidak ditempa hidup sengsara, suratan nasib yang melanda menunggang badai bergelora, diredah bersendirian. Bagaikan camar pulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua, sekadar secicip rezeki buat yang sedang rindu menanti, segenggam tabah dipertahankan buat bekalan di perjalanan. Kau beban luka yang berdarah, kau balut hati yang jalan. Telah tertulis suratan nasibmu, derita buatmu ada hikmahnya. Terlukis senyum di bibir lesung, tak siapa tahu hatimu. Biarpun keruh air di hulu, mungkinkah jernih di muara. Biarpun jenuh hidup di Palu, pasti bertemu tenangnya. Tidak ditempa hidup sengsara, suratan nasib yang melanda menunggah badai bergelora, diredah bersendirian. Bagaikan camar pulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua, sekadar secicip rezeki buat
IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Aku hanya tetap untukmu, biarkan cintaku hanya kekal di mana hati tak tergoda, telah terhias seri warna. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. Pada saranan penting dalam menangani COVID-19 ialah penjarakan fizikal. Prinsip asasnya ada ditekankan menerusi hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang mengesyorkan supaya seseorang itu berada jauh daripada pembawa penyakit berbahaya dan berjangkit. Mafhum hadis tersebut tidak boleh menjangkitkan penyakit, tidak boleh membuat ramalan buruk, tidak boleh percaya sial burung hantu dan tidak boleh percaya sial bulan Safar. Dan larilah daripada penyakit kusta sebagaimana kamu lari daripada singa. Saranan Nabi Muhammad SAW supaya larilah daripada pesakit kusta sebagaimana kamu lari daripada singa membawa pengertian supaya kita menjauhkan diri daripada pembawa penyakit berjangkit. Maka semangat ini boleh diterjemahkan kepada penjarakan fizikal bagi membantu mengurangkan kemungkinan dijangkiti apabila berada di tempat awam atau di tempat kerja terutamanya. Ironinya, virus yang menyebabkan COVID-19 tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Keadaan ini menyebabkan ramai berasa tidak terancam kerana virus ini tidak kelihatan. Namun, andai kata virus dapat dilihat seperti kita melihat singa, pasti ramai yang akan menjauhkan diri daripadanya. Dengarkan IKIM di Perlis 89.0 FM hanya di IKIM Inspirasi Euforia Islami daripada kami di Politeknik Tuanku Said Sirajuddin Perlis. Sebenarnya hati ini cinta kepadamu. Sebenarnya diri ini rindu kepadamu, tapi aku tidak mengerti mengapa cinta masih tak hadir. Tapi aku tidak mengerti mengapa rindu belum berbunga. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga. Ku coba menghulurkan sebuah hadiah kepadamu, tapi mungkin kerana isinya tidak sempurna, tiada seri. Ku coba menyiramnya agar tumbuh dan berbunga, tapi mungkin kerana
padamu jika tidak menagih simpati padamu ya Allah. Tuhan, hadiahkanlah kasih-Mu kepadaku. Tuhan, kurniakanlah rinduku kepadamu. Moga ku tahu syukurku adalah milik-Mu. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, anda sedang bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan di Destinasi IKIM, dan kita berada di hari yang penuh dengan keberkatan, dengan kenikmatan, hari Jumaat. Salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Terima kasih kepada anda yang terus mengikuti perkongsian kita waktu ini dan juga yang membawakan perkongsian yang baik-baik di waktu ini. Terima kasih yang sudi dah mula komen dan juga like apa yang kita bawakan waktu ini. InsyaAllah semoga itu akan membawakan keberkatan untuk kita semua, insyaAllah. Okay? Dan seperti biasa, menerusi rancangan Usrah Nurani yang kita bawakan di setiap hari Jumaat, kita nak bawakan juga pertemuan yang baik-baik ini dengan rakan-rakan Usrah, dan yang terutamanya kita nak bertemu dengan naqib tetap kita yang dah pun bersedia di talian saat ini. InsyaAllah, jom kita nak sama-sama memperkenalkan naqib tetap kita, tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni rasa macam biasanya 2 sekali salam yang sampai ya, tapi hari ni rasa 1 salam saja daripada Syafiq. Ke manalah agaknya ya. InsyaAllah Ustaz akan ada magic lepas ni. Wah Ustaz, InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Kita akan bawa masuk partner saya ni sebab katanya dah ada panggilan-panggilan dan juga seruannya, InsyaAllah Ustaz. Tapi di awal ni Ustaz, kita buka tirai dahulu Ustaz, sebab kita tumpang juga mood DJ Mona yang sentiasa ada rapat dengan kita juga, insyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Betul. Dan terima kasih Ustaz masih lagi ruangkan masa bersama kita petang ni Ustaz. Masya Allah. Tadi kita mulakan siaran live kita ni, sahabat-sahabat penonton, rakan-rakan pendengar pun dah mula tengok poster. Masya Allah, tak sabar-sabar nak dengarkan lagi perkongsian dari rakan-rakan Usrah kita. Dah tahu, dah kenal, tapi nak tahu perkongsian cerita mereka. Masya Allah. Baik Ustaz, jom kita nak mulakan Ustaz di awal ni sedikit mukadimah untuk buat persediaan hati jiwa kita Ustaz, sebelum kita nak buat sesi ta'aruf bersama rakan Usrah kita. Silakan Ustaz di awal ni. Baik, terima kasih DJ Syafiq. Rakan Usrah yang saya kasih sekalian, tanpa berlengah, marilah sama-sama kita mulakan Usrah kita dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sekali lagi DJ Syafiq yang saya kasihi, DJ Mona yang kita sentiasa ambil semangat ya, yang sentiasa kuat perjuangannya, dan semua rakan-rakan Usrah walau di mana anda sedang berada pada saat detik dan ketika ini. Sebelum insya-Allah tetamu kita yang hebat tampil bersama dengan kita, sedikit mukaddimah sebagai orang kata mempersiapkan diri untuk Usrah ini. Saya yakin saban minggu kita bertemu, saban Jumaat petang-petang kita berusrah bersama-sama. Tidak lain dan tidak bukan, pastinya kita sebagai manusia, kita ingin ya Allah hidup di dunia ini dengan penuh rasa bahagia. Kita nakkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Kita nakkan kebahagiaan dalam perhubungan kita. Kita nakkan kebahagiaan dalam kerja buat yang kita lakukan. Kita nak apapun dalam hidup ini dalam keadaan hati kita bahagia.
Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberi prinsip bahagia dengan Allah campakkan terlebih dahulu ketenangan. Disebut oleh Allah sakinah. Dan sakinah inilah sebenarnya yang merubah rumah tangga itu menjadi bahagia. Perhubungan itu menjadi bahagia. Kerja yang kita lakukan akan menjadi bahagia. Kehidupan kita menjadi bahagia apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah terlebih dahulu mencampakkan dalam hati kita yang disebutkan sebagai sakinah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sakinah ini adalah milik Allah yang Allah campakkan ke dalam diri kita. Kenapa hari ini saya boleh duduk begini dalam keadaan tenang? Kerana tidak berlaku goncangan, gempa dan malapetaka. Dan gempa itulah goncangan yang apabila hilang goncangan tersebut, ya, maka datanglah sakinah. Maka bila datang sakinah, makna sederhana daripada rumah tangga, wang, harta, kerja bertukar menjadi sesuatu yang benar-benar bahagia. Jadi sebagai mukadimah, kita berusrah sebenarnya nak menjemput sakinah. Dan daripada sakinah dia akan meluru kepada bahagia. Dan bahagia inilah yang kita nakkan, sebab untuk bahagia bukan pilihan. Sebagai mukmin, kita tidak boleh memilih untuk jadi derita di dalam hati, kerana manusia mati sebagaimana mereka hidup. Dan orang-orang beriman saat mereka pulang atas nama kematian, Allah seru dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang. Jadi ketenangan ketika mati hanya dapat ketika dapat kebahagiaan, dan semuanya bermula dengan sakinah. Dan usrah ini kita harap, ya, DJ Syafiq dapat memberikan sakinah ke dalam hati setiap dari kita semua. Jadi Masya Allah. Jadi sebelum tetamu datang, tuan rumah datang dulu, itu lebih manis lah kan. Allahu Akbar. Jadi itu sedikit mukadimah. Itulah Ustaz, Masya Allah. Terima kasih Mona kan ada bersama kita insya-Allah, dan moga ini akan terus melengkapkan lagi, memeriahkan lagi usrah nurani kita pada petang ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi alhamdulillah untuk petang ini, dan untuk para pendengar untuk waktu ini kita menjemput tetamu-tetamu untuk masuk ke konti kita insya-Allah di alam maya ni. Silakan. Masya Allah. Nak sebut nama, pasti rakan-rakan pendengar semuanya nak tahu lebih lanjut. Tapi saya kira seperti apa Ustaz Zul selalu pesankan, nak ta'aruf ni kalau boleh tuan yang empunya diri, maklumkan sendiri. InsyaAllah. Ustaz, jom kita nak perkenalkan Ustaz tetamu kita. Alhamdulillah. Jadi sebab tuan rumahnya dah ada, Ustaz, jadi barulah sesuai nak menjemput tetamunya kan. Alhamdulillah petang Jumaat ini kita rasa sangat bertuah kerana kedua insan hebat Allah takdirkan, Allah tulis dalam tinta takdirnya pada kita petang ini untuk dapat bersama, berkongsi, dan apa kiralah kalau dapat kita nak terus berkenalan dengan kita nak mula dengan Akhi Nazri. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Boleh dengar ya? Jelas ya? Sangat jelas. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Macam biasalah, saya lah yang dikatakan Nazri Johani itu. Allah. Jadi terima kasih pada Syafiq, DJ Ikim, memberi peluang untuk sama-sama berkolaborasi bersama-sama di sini. Jadi sungguh pun bagi saya bukanlah orang yang layak untuk membicarakan apa-apa hal tentang kebaikan, tapi sama-sama membantulah insya-Allah. Itu saja. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Saya kira siapa tak kenal ya, bahkan satu masa dulu menjadi siulan syukur ke apa, nasyid yang terkenal tahu dah Nazri? Syukur kan? Puji-pujian ya. Jadi maknanya suara meresik itu meresap dalam kalbu masyarakat di Malaysia menjadi satu fenomena sebenarnya. Dan sehingga saya sangat terkejut pada masa itu mereka yang belum lagi beragama Islam pun telah mendendangkan lagu tersebut. Dan saya kira ini satu anugerah yang Allah beri dalam konteks dakwah ya. Saya baca tadi baru dalam satu kelas kan, ulama menyatakan bahawa keikhlasan seseorang itu menjadikan seramai mana orang boleh mendengar dan sebanyak mana orang boleh mengingat.
Jadi Luar kita biasa, harap, kita yakinlah insya-Allah ya, perkara tersebut menjadi jariah insya-Allah, memeriahkan dunia dakwah. Dan setakat ini katanya ada buka perkampungan ataupun madrasah ya di Sabah. Di mana tu kalau dapat? Di Sabah, di kampung Bitoon, Ranau. Jadi, tapi dia agak jauh dari Pekan Ranau, 70 km lebih kurang. Itu memang kampung tu di sekitar situ dulu memang kesemuanya orang Islam, banyak yang memeluk agama Islam. Tapi karena pendidikan tu tak sampai, maka sekarang ni begitu ramai pula yang sudah meninggalkan Islam tu sebagai agama anutannya. Tapi sebahagian mereka tu ada yang namanya masih Muslim, tapi bukan Muslim. Gitu. Allah. Jadi sebab tu tahun ni saya terpanggil untuk nak beri peluang dan fokus pada orang kampung, beri pendidikan, ilmu fardu ain, insya-Allah. Masya-Allah ya. Jadi kalau daripada Ranau, mungkin kawan-kawan kita daripada Semenanjung nanti mungkin kan sekarang ni Sabah begitu cantik, begitu makmur ya. Mungkin kalau kata flight, mungkin orang kata drive pun boleh sampai kan. Tak jauh kan daripada tepi jalan 6 km saja saya difahamkan tadi. Dari jalan utama hanya 6 km lah masuk ke dalam tu. Jadi rakan-rakan usrah, kalau anda ke daripada Ranau nak pergi ke arah Tawau boleh kan, Sandakan sana. Jadi arah Telupit. Arah Telupit, tengok belah kanan lepas jambatan tu Bitoon ya. Ya, Bitoon. Hebat satu lagi. Jambatan tu saya ingat. Sudah lupa apa itu kan. Bitoon tu. Jadi insya-Allah saya dengan rasa rendah diri mewakili Akhi Nazri untuk menjemput kita ke perkampungan tersebut. Terima kasih Ustaz Ramli, insya-Allah kan. Jadi alhamdulillah. Jadi kita hari ini pastinya DJ Syafiq tak akan lepaskan Nazri ya. Dia mesti akan berapa hasrat-hasrat petang Jumaat dia kepada sahabat dia akan minta lah tu ya. Itu dia akan PM, dia akan PM tepi lah insya-Allah. Jadi selamat datang Akhi Nazri kepada program kita ni Nurani ini, dan semua rakan-rakan usrah pastinya mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban dengan segunung doa. Kalaulah Gunung Kinabalu tu besar, doa kami lebih besar sebenarnya agar perjuangan Akhi Nazri di bumi Sabah di mana pun berada berkembang dengan begitu meriah. Okey, alhamdulillah kita dengan orang rakan usrah, kita pasti ingin mendengar daripada Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rakan-rakan di studio dan para pendengar IKIM. Saya berasa amat bersyukur dapat bersama dengan kita punya muallim, guru kita dalam usrah kita, nakib usrah kita yang hebat. Ini ditonton, senantiasa ditunggu oleh para penonton, para pendengar di seluruh Nusantara ini. Allah. Yang pertama terima kasihlah kepada Ustaz Zul dan kepada IKIM yang sudi menjemput saya untuk bersama dalam rancangan ini. Dan saya bila tengok muka Syekh Nazri kita, saya rindu Sabah. dah 2 tahun tak balik Sabah ni. Bila COVID merah 2 tahun. Memang tuan-tuan banyak jasa kepada Sabah. Tanpa saudara-saudara di Semenanjung ini, Sabah ni begitu jauh tertinggal lagi dari segi pendidikan. Itu saya hargai dan akui, dan saya bersyukur kerana saudara se-Islam dari Semenanjung banyak berjuang, berdakwah, membantu di negeri Sabah. Alhamdulillah. Dan satu keistimewaan lagi di Sabah ni, masyarakat dia, kalau kita berada di sana, sebelum pergi orang macam takut. Tapi kalau sudah berada di sana, saya mula menjejak kaki ke Sabah tahun 87. 87. Yes, first time saya pergi Januari, kemudian second time saya pergi Ogos, yang third time saya pergi 88, Januari 89 terus join dengan state government, dengan kerajaan negeri Sabah. Itu tahun-tahun saya baru 7 tahun dalam
memeluk agama Islam tu. Oh, Masya Allah. Okey. Dan daripada situ sampailah 2017 saya berada di sana dengan Jabatan Agama Islam, Jabatan Hewal Agama Islam Negeri Sabah. Dan sebelum itu majlis Agama Islam, dan saya berada di Mahkamah Syariah. Jawatan saya yang terakhir di Jabatan Agama Islam di Negeri Sabah ialah Ketua Pendakwa Syar'i Negeri Sabah. Lepas tu luar biasa Ustaz. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan untuk saudara Nazri dan pendengar semua, saya adalah warga negeri Sabah. Terima kasih. Allahu Akbar. Jiwa tu menyayangi negeri Sabah tu, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Kalau dulu di depan IC, depan mic card tu ada H, tapi bila mic card ni dia tak ada H lah. Dia cuma rekod dia Sabahan lah gitu. Oh, Masya Allah, betul lah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ustaz Zakaria sekarang banyak aktif di mana? Kalau sekarang ni lah sejak balik Semenanjung, khidmat kembali di Semenanjung. Bila saya balik 2017, saya ditempatkan di Institute Profesional Baitul Mal, ataupun saya ubah nama pergi kepada College Profesional Baitul Mal, IPTS milik Mawib. Saya berada di situ 2 tahun, daripada 2017 hingga 2019, dan kebetulan 2019 itu saya sudah masuk ke 6 series, maka habislah di situ. Dan sekarang saya bersama dengan NGO lah, beberapa NGO, antaranya Persatuan Mantan Pegawai Perkhidmatan Halu Islam Malaysia, yang saya sebagai Setiausaha Agung, dan bersama dengan MDN saya adalah pengurusi Dewan Ekonomi, dan beberapa NGO lagi lah yang saya rasa ini itu adalah platform yang boleh saya masuk kepada masyarakat. Sebagaimana dulu apabila saya berhenti daripada Universiti Melaya pergi ke Sabah, matlamat saya adalah nak masuk dalam masyarakat melalui agensi kerajaan, melalui Majlis Agama Islam. Selama 27 tahun, 28 tahun matlamat saya terhasil melalui perjuangan itu, dan saya balik ke sini dengan bawa misi barulah bersama dengan Ustaz Zul dan rakan-rakan yang lain. Itulah lebih kurang. Allahu Akbar. Saya sebenarnya sangat suka sebab dah rapat dengan Ustaz Zakaria ni sejak daripada Sabah lagi. Saya suka kepada gagasan, idea-idea, dan yang lebih baik lagi adalah terjun bersama dengan aktiviti-aktiviti dakwah kebajikan. Dan saya rasa teruja, dan saya yakin insya-Allah keberadaan Ustaz pada petang ini bersama dengan kita adalah sebuah perkongsian untuk memperkayakan tajuk perbincangan kita insya-Allah. Terima kasih. Kita ucapkan kepada sahabat-sahabat rakan usrah kita yang sentiasa berada di sini. Alhamdulillah, yang sentiasa juga memberikan inspirasi baru bagi salam Muna. Itu pun kita dah rasa begitu kuat, kukuhnya Masya Allah dengan ukhuwah usrah Nurani di sini. Masya Allah. Dan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Zakaria, saudara Nazri Johani atas kehadiran. Ya. Tulisan itu nama saya Zakaria Semila, tapi sebetulnya nama saya pelik. The only in Malaysia ni Zakaria. S-A-K-A-R-I-A S-E-M-E-L-A. Oh, Masya mudah Allah. sebut. Tak ada orang di Malaysia, the only. Masya Allah. Sekali lagi tuan, Zakaria. Zakaria. S-A-K-A-R-I-A. Zakaria. Masya Allah. Yes, ya. Zakaria, S-E-M-E-L-A. Oh, okey. Masya Allah. Sungguh. Bukan S-A-S-E. Baik. Sungguh unik. Okey, insya-Allah kita akan letakkan highlight di situ. Terima kasih tuan maklumannya. Masya Allah kan, kalau sebut nama ni pun orang kata dah memang akan terus biasa memberikan inspirasi kepada kita. Kan, kalau orang Sabah yang kat sini sedang komen, like, share ni, itulah dia yang akan boleh untuk kita nak bawakan yang sebaik-baiknya di sini insya-Allah. Insya-Allah. Dan untuk waktu ini kita akan umumkan untuk tajuk Fastabiqul Khairat. Okey, insya-Allah. Dan semoga apa yang kita nak bincang ini adalah untuk satu kekuatan kita. Fastabiqul khairat, kalau dalam bahasa Melayunya Muna, memburu
ke arah kebaikan. Buru buat baik. Kita nak pulun lah, orang utara cakap pulun buat baik ni kan. Masya-Allah. Dan semoga kita nak bawakan perbincangan ini, kebaikan tu sebenarnya pecahannya begitu banyak dan begitu luas. Apa sahaja kebaikan yang kita boleh buat. InsyaAllah Ustaz, kita nak bawakan perbincangan tersebut Ustaz, yang boleh kita bawakan laluan bersama rakan-rakan usrah kita. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah, saya sebenarnya tak sabar nak dengar buah fikiran daripada Al-Fadhil Ustaz Zakaria, dan juga kita nak dengar sharing dan juga orang kata halwa yang baik daripada Akhi Nazri untuk kita pada petang ini ya. Baik, rakan usrah yang dikasihi sekalian, kita tahu bahawa kita tidak boleh menjadi umat yang cemerlang. Ya, ini apa yang diwasiatkan oleh Imam Malik. Imam Malik kata umat kemudian tidak akan cemerlang melainkan mereka mengikut bagaimana umat terdahulu. Dan umat terdahulu di zaman Rasulullah Allah telah angkat sebagai khaira ummah. Sebagai khaira ummah, umat terbaik. Dan maknanya umat terbaik yang bukan sekadar di dunia. Ya, kalau kita tengok dalam tafsir, umat terbaik ini bahkan menjadi syuhada ala nas, menjadi para saksi kepada manusia hatta ketika Nabi Nuh berhadapan dengan kaumnya. Walaupun Nabi Nuh berhadapan dan berdakwah selama 900 tahun. Dan kemudian bila pulang pada hari akhirat, mereka menafikan pada Allah yang Nabi Nuh melakukan dakwah kepada mereka. Dan pada ketika itu Allah bertanya pada Nabi Nuh, wa huwa a'lam, Allah Maha tahu. Siapakah saksi? Allah tanya kepada umat Nabi Nuh dan Nabi Nuh alaihi salam. Maka Nabi Nuh menjawab, saksiku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita sebagai umat. Begitu tinggi khairu ummah itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan mesti ada kualiti yang tertentu yang menjadikan mereka dianggap sebagai khairu ummah. Dan kita mendapati bahawa kebaikan itulah yang menyebabkan mereka menjadi umat terbaik. Dan beberapa prinsip yang saya yakin insya-Allah akan disambung dengan begitu baik oleh Ustaz Zakaria dengan Akhi Nazri sebentar nanti adalah bagaimana sebenarnya Rasulullah berjaya membuat mind setting, kalau dalam bahasa kita ini mindset yang betul dalam pemikiran para sahabat. Apabila kamu buat kebaikan, kamu mesti buat terbaik. Itu mind setting yang pertama. Sebab tu kalimat yang digunakan oleh Nabi adalah buat terbaik. Buat terbaik, buat terbaik. Nabi tidak menggunakan setting untuk buat baik, buat baik. Dan pemikir mengkaji tentang minda dan potensi manusia menyatakan bahawa the enemy of the good, the enemy of the best is often the good. Musuh pada yang terbaik biasanya adalah manusia yang hanya sekadar nak buat baik. Itu satu mindset yang dibuat oleh Nabi. Mindset yang kedua yang berjaya masuk ke dalam jiwa para sahabat adalah fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Maknanya bukan sekadar nak buat baik, tetapi mereka menjadi orang yang berlumba-lumba untuk buat yang terbaik. Mereka nak menjadi orang yang awal untuk buat terbaik. Dan saya kira semua yang saya kasih sekalian, kita biasa mendengar hadis, apatah lagi di akhir zaman ini, Nabi SAW menyebutkan tentang badiru bil a'malis salihah. Ya, ini sangat menakutkan. Apabila kita kata berlumba-lumba, maka pada ketika itu Nabi suruh bersegera dan dengan cepat. Ya, jadi orang pertama melakukan amal soleh. Kenapa? Fasatakunu fitanun kaqita'i laili mudlim. Akan datang tak lama, kata Nabi, fitnah, yakni keburukan itu seperti gelapnya malam. Dan jadilah pada ketika itu manusia yang berpetang-petang dalam keadaan beriman. Pagi mereka telah kafir pada Allah. Ada orang yang berpagi-pagi dalam keadaan beriman kepada Allah, namun petang hari mereka telah kafir pada Allah. Yubi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Manusia sanggup menjual agama mereka untuk mendapat imbuhan duniawi yang sangat sedikit. Jadi saya nak rangkumkan mind setting para sahabat, sentiasa buat terbaik, berlumba nak buat terbaik.
Dan untuk kita Nabi berpesan bahawa fitnah itu akan sentiasa menyerkup kita, melainkan kita badiru bil a'mal, mesti mendahului, mesti di hadapan dengan amal-amal terkehadapan, barulah insya-Allah kita dapat berlumba dengan fitnah yang nak datang kepada kita. Baik, saya mungkin nak mula dengan Al-Fadhil Ustaz Zakaria dulu. Mungkin nanti Akhi Nazri banyak sharing dan mungkin lunakkan hati kami petang Jumaat ni. Ustaz Zakaria sendiri, ya, macam mana Ustaz melihat kita lah, saya terutamanya dan semua rakan-rakan usrah pada petang ni, dalam kita berhadapan dengan pandemik, wabak, musibah yang tak sudah-sudah, bagaimana agaknya kita nak setkan benda ini sampai kita boleh apply dengan secara alami dalam diri kita, Ustaz? Silakan. Okay, terima kasih Ustaz Zul, rakan-rakan pendengar semua, rakan-rakan panel. Elok kita dalam menghadapi situasi sekarang ni, elok kita tengok balik tempoh 13 tahun Rasulullah di Makkah. Apa yang Rasulullah tekankan di situ? Ustaz Zul ada sebut tentang mindset. Pembinaan mindset, pembinaan minda. 13 tahun Rasulullah di Makkah, Rasulullah menekankan tentang akidah. Akidah itu apa? Akidah itu ialah cara berfikir. Dan cara berfikir, semua manusia ini ada cara berfikir mereka. Sumber yang penting sekali ialah sumber pemikiran itu datang daripada mana. Masyarakat jahiliah juga ada sumber pemikiran mereka, tetapi apa yang dibawa oleh Rasulullah sudah tentu berbeza. Ia berasaskan kepada ketauhidan, masalah Allah. Kalau apapun keadaannya, kita 13 tahun Rasulullah mengajar, mendidik para sahabat, membentuk mindset yang betul bagaimana untuk menghadapi kehidupan sebagai manusia biasa, kehidupan sebagai pejuang, kehidupan sebagai pentadbir, kehidupan sebagai peniaga. Sebab kehidupan ini tidak boleh dipisahkan, dicerai-beraikan, sebab dia berjalan serentak. Cara kita berfikir, cara kita percaya, dan dia akan mencerna cara kita bertindak. Dan sebab itulah kita tengok macam mana apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan itu, kalau kita betul-betul boleh meresapinya, merasainya, menghayatinya, itu adalah asas kekuatan untuk kita berhadapan dengan apa sahaja cabaran. Bukan kata pandemik COVID-19. Lebih pada itu pun para sahabat telah melaluinya. Mereka berjaya. Berjaya kerana kekuatan mindset dia. Sebab itulah kita kata apapun yang kita nak buat dia mesti bermula. Niat itu datangnya daripada mindset dan kekukuhan dalaman itu. Minda itu paling penting berbanding dengan perkara-perkara lain. Sebab kalaulah minda kita sudah kuat, mindset kita dah kukuh, datanglah apa ancaman, kita akan temui jalan penyelesaiannya. Sudah ada penyuraiannya. Sebab Al-Quran dah ada, Rasulullah dah tunjuk macam mana menghadapi. Kalau kita sakit, siapa kita nak marah siapa? Kalau datang satu bala, apakah kita nak marah kepada pihak tertentu? Kepada orang ini, ataupun kita cuba mencari jalan mengatasi dia. Mencuba sebab benda yang datang kadang-kadang kita tak tahu. Macam kita banyaklah kalau kita nak tengok sejarah perjalanan para sahabat. Kita lihat apabila para sahabat berhijrah daripada Madinah, apa yang mereka bawa. Mereka pergi selai sepinggang. Yang mereka bawa adalah kekuatan minda, kekuatan mindset yang meletakkan Allah nombor satu. Perjalanan hidup itu mesti berjalan di dalam circle, dalam ruang lingkup yang telah ditentukan oleh Allah dan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sepanjang 13 tahun itu. Datang debu, ribut pasir, ditangani dengan cara yang sesuai. Datang lagi ancaman musuh di jalanan, ditangani dengan apa yang telah diajarkan. Bila pergi ke Madinah,
tak ada apa-apa nak makan, ditawarkan contoh yang selalu kita jadikan contoh bagaimana jiwa seorang pengusaha kan. Abdul Rahman bin Auf ditawarkan isteri, ditawarkan kebun kurma, pilih yang mana satu nak. Abdul Rahman bin Auf tu tunjukkan aku pasar. Ini apa makna? Maknanya dia punya kekuatan mindset itu tidak boleh digoyang oleh apa-apa. Dan dia mesti hidup dengan jati diri dia, bergerak, berusaha dengan tangan sendiri itu, lebih daripada ambil minta pada orang. Dan saya sangat percaya, dan kita semua percaya, kalau kita punya mindset kita lurus, kukuh, betul, kita boleh berhadapan dengan apa jua rintangan. Tak ada masalah. Kenapa? Rasulullah dan para sahabat telah melaluinya dengan jaya. Dan kalau kita nak bercakap tentang demokrasi, orang kata demokrasi itu bergantung pada undi. Berapa undi Rasulullah dan para sahabat di Madinah? Allah. Ustaz Nazri, itu small lah. Terlalu kecil. Minority. Terlalu kecil. Tetapi kenapa mereka boleh menguasai 13 tahun? Itulah kekuatan yang dimanfaatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kekuatannya. Jadi hari ini tuan-tuan, rekan-rekan semua, para pendengar, kita sebenarnya tidak ada masalah untuk menjadi kuat. Kita tidak ada masalah untuk menjadi hebat. Walaupun orang kata ada ancaman. Mana hidup yang tak ada ancaman? Hebatnya ancaman yang sedang kita lalui, Rasulullah SAW dan para sahabat, 1001 ancaman lebih daripada kita. Boleh berjaya. Kenapa kita tidak boleh? Ini semangat sikit Ustaz Azhar, Ustaz Syafiq, Puan Mona. Itu yang Okey, alhamdulillah. Jadi kita ambil dulu poin daripada Al-Fadhil Ustaz Zakaria sebentar tadi. Gagasan ataupun sesuatu kecemerlangan umat itu dia mesti bermula daripada akidah, kekuatan akidah. 13 tahun pengukuhan itu yang saya yakin kita semua dapat daripada apa yang Ustaz Zakaria sedarkan kepada kita. Kita gunakan bahasa baru, kita katakan mindset, sedangkan sebenarnya dia adalah penanaman aqlus salim, kata Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Akidah itu paling penting. Baik, saya kira kita dapat dah orang kata pegangan untuk kita berbincang lebih lanjut, dan pasti ramai ni tak sabar sebenarnya kan nak dengar orang kata suara lemak merdu daripada Nazri Johani. Saya part ni kena minta Syafiq punya kekuatan. Syafiq, rayu sikit Syafiq. Masya-Allah. Okey, pasti kita nak kena dengar, lembutkan, rehatkan sekejap minda kita, hati kita ni dengan alunan istimewa dari Abang Nazri Johani. Sebab ramai rakan-rakan usrah ni dekat Facebook tengah komen ni, Abang Nazri boleh tak sediakan sedikit haluan telinga, sedikit ke sebanyak ni Ustaz? Macam mana tu? Masya-Allah. Insya-Allah. Silakan. Bukan saya lah, bukan. Ya, sila. Okay. Faham senang. Boleh kita mulakan melantunkannya ya, insya-Allah. Silakan. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih banyak pada Al-Fadhil Ustaz Zuramli dan Ustaz Zakaria. Alhamdulillah, mohon maaf lah kalau saya lupa sebut di awal bicara kita tadi. Jadi insya-Allah semoga kita menghayati tentang lagu ini dan liriknya. Bismillah. Tuhan dulu pernah aku menagih simpati kepada manusia yang alpa jua buta. Lalu terhiritlah aku di lorong gelisah, luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. Semalam sudah sampai ke penghujungnya kisah 1000 duka. Ku harap sudah berlalu, tak ingin lagi ku ulangi kembali gerak dosa yang menghiris hati. Tuhan, dosaku
megah selautan syukurku, hanyalah setitis nikmatmu di bumi. Tuhan, walau taubat seringku mungkin, namun pengampunanmu tak pernah bertepi. Bila selangkahku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Tuhan, dulu pernah aku menagih simpati kepada manusia yang alpa jua buta. Lalu terheretlah aku di lorong gelisah, luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. InsyaAllah. Allah. Suara memang orang kata tak adalah clear sangat, tak tahulah ke. Sebab dia belum berlari-lari, ada macam tu kan. Sedap. Tapi sejujurnya Masya Allah, suara meresik tu dia masuk ke dalam ni kan. Dan saya nak betulkan kenyataan yang tadi tu. Tadi Akhi Nazri kata orang Semenanjung banyak tolong orang Sabah kan. Ni orang Sabah kena banyak tolong Semenanjung ni kan. Kita kena saling kuat menguat nampaknya ya. Dan itu insyaAllah ramai orang Sabah ni dia ada kelebihan-kelebihan dia sebenarnya yang kita dapat manfaatkan untuk demi Islam kita insyaAllah. Okey DJ Syafiq, kita mungkin kena berhenti sekejap kot ya. Ya Ustaz, insyaAllah kita nak berehat seketika. Kita bagi Abang Nazri Johani yang tarik nafas sekejap sebab lepas ni ada lagi lagu-lagu yang nak didendangkan tu kan. Dan Ustaz Zakaria pun tengah nak berikan juga apa lagi pengisian selepas ni. Ustaz Zakaria insyaAllah akan bersama kita lagi. Rehat seketika sekejap saja dan rakan-rakan pendengar yang sedang tonton kekal berada di dalam platform media kita di sini, di Facebook juga di YouTube, dan kita akan kembali selepas ini insya-Allah. Tahun baru ni, jom kita tetapkan azam baru, strategi baru, sasaran baru dan hari baru yang lebih baik. Wah, terbaik Man. Kita kembali semangat untuk nak bangunkan semula perniagaan kita. Jom, bangkit Adam. Tiba masanya kita baiki kegagalan menjadi kejayaan. Ayo bersama kami jana semula perniagaan anda dengan mengiklankan produk dan perkhidmatan kepada 1.442 juta pendengar Radio IKIM. Promot peluang diskaun 20% dalam tempoh terhad bagi tempahan pakej khas Ramadan Radio IKIM. Info lanjut hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Allahumma farijal ham, kashifal gham, mujibu da'watal muttarrin, rahmanad dunya wal akhirah. Allahumma farijal ham, كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami.
masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Usrah Nurani. Ya, betul. Terima kasih kepada anda yang terus menonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Sebab apa, di situ kita sedang siarkan secara langsung kita, dan alhamdulillah ramai yang komen, ramai yang memberikan juga respon, maklum balas yang masya-Allah, yang merindukan suara Ustaz Nazri Johani. Allahu akbar. Kan kita pun terngiang-ngiang lagu-lagu Abang Nazri sewaktu kita membesar bersama dengan lagu-lagu Abang Nazri, masya-Allah. Dan juga bersama dengan tetamu kita Ustaz Zakaria pun kita nak dengarkan lagi apa poin-poin penting selepas ni yang boleh kita jadikan panduan. Insya-Allah. Dan untuk waktu ini ada yang meminta-minta ada satu perkataan bahasa Arab yang kita nak belajar untuk petang ini. Ya, betul. Kita mohon izin kepada naqib kita Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali untuk kita nak bawakan sedikit Ustaz, satu dua perkataan yang boleh kita belajar Ustaz berkaitan petang ni. Kan semua nak cakap pasal baik-baik belakang ni. Kan, dengar yang baik, lihat yang baik, nak hayati semua yang baik-baik, masya-Allah. Jadi semua orang cakap pasal kebaikan pada petang ni. Tapi teringat kata-kata setiap kali kita nak usrah, kita ni belum lagi jadi baik. Jomlah kita memburu kebaikan, kita sentiasa nak buat lebih baik lepas ini, insya-Allah. Okey. Jom kita nak tanya Mona berkaitan dengan perkataan buat baik sentiasa. Masya-Allah. Abang Nazri, Ustaz Zakaria, tolong saya juga kita nak belajar macam mana nak sebut dalam bahasa Arab ni. Okey. Jom. Buat if'al. Okey. If'al. Baik. Al-khair. Okey. Sentiasa. Daiman abada. Tambah pula situ. Allah. Boleh. Daiman abada. Ingat lagu nasyid tu, Daiman Maulaya sallian. Ingat lagi. Daiman abada. Okey. Daiman abada. Okey. Jom kita gabungkan ketiga-tiga perkataan tersebut. Bagaimana pula bunyinya? If'al al-khair daiman. If'al al-khair daiman. Abada. Lulus ke cemerlang ke macam mana ni? Mumtaz. Masya-Allah Ustaz Zul. Itu dia. Kita boleh santai ini pun ada triknya juga supaya satu dua perkataan yang kita boleh selit-selitkan untuk komunikasi kita, insya-Allah. Boleh. Insya-Allah. Dan kita sambung kembali bersama Usrah Nurani dengan tajuk petang ini Fastabiqul Khairat. Ya, silakan Ustaz Zul. Tafadhal. Baik, alhamdulillah. Patutlah tadi saya tengok DJ Syafiq dia macam cemas bila mudirah dia tak ada kan. Jadi rupanya sebab takut segmen bahasa Arab tiba-tiba tak ada pertambahan layan kan. Kena tukar belajar bahasa Sabah, boleh ke Ustaz? Kan? Boleh bang. Boleh bang. Boleh. Okey, baik. Alhamdulillah rakan usrah kita telah berkongsi dan masya-Allah masa kedua ni makin sempit untuk kita bincang tajuk besar ini, dan kita semua merasai Allahu Akbar lunaknya sebenarnya baik-baik daripada skrip yang disebut oleh akhi Nazri Johani sebentar tadi, betapa pengakuan seorang hamba yang bergantung kepada hamba. Sebab bila kita ni berurusan dengan hamba, selama itulah kita tidak pernah mencapai kecemerlangan. Ya, ini yang tadi Ustaz Zakaria sebutkan sebentar tadi, asas akidah itu ya. Sebab selagi kita mengambil kisah tentang manusia, sebab bila tentang manusia ini kita akan tertambat untuk tidak boleh buat terbaik. Sebab manusia yang negatif dia akan berfikir untuk mencari salah siapa. Dan ciri orang berlumba kebaikan tak akan pernah jumpa kebaikan kalaulah dia punya skop pemikiran dia adalah berfikir setiap masa siapa salah. Dan kalau ini berlaku, sebab itulah orang tua-tua kita duk buat lagu bangau kenapa engkau kurus, macam aku tak kurus, ikan tak mau timbul, salah ikan pula, ikan salahkan rumput salahkan kerbau salahkan perut salahkan nasi salahkan kayu api salahkan, dan tak ada kesudahan sebenarnya. Dan mungkin saya nak ambil sedikit daripada akhi Nazri ya. Sedikit je Encik Syafiq. Akhi Nazri, apa yang dorong dulu kan sibuk menyanyi, biasanya kalau bernasyid dulu pun maknanya orang kata tak menang tangan ya, tiba-tiba buat satu
satu stop ataupun satu pause, kemudian berfikir tentang apa jadi pada orang-orang umat, apa yang mendorong sebenarnya, apa yang gerakkan. Sebab nanti insya-Allah saya rasa mudah Ustaz Zakaria sambung kepada kita apa yang akan perlu, apa yang dipersiapkan untuk jiwa menjadi pemikiran fastabiqul khairat. Pengalaman je Akhi Nazri sedikit. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Zul dan Ustaz Zakaria dan DJ Hakim, Syafiq dan DJ Munah. Terima kasih. Alhamdulillah. Benar Ustaz, terima kasih atas pertanyaan tu. Mengapa saya terdorong untuk bersusah-susah melaksanakan kerja dakwah? Kalau disebut dakwah ni maksudnya berbuat baik kepada sesama manusia lah. Tapi saya beri penumpuan di Sabah kerana saya sendiri orang Sabah dan background saya bukan berasal sebagai orang Islam. Saya tidak lahir sebagai Muslim, ya. Jadi saya sempat hidup dalam suasana bukan seorang Muslim, melihat masyarakat Muslim, sikap masyarakat Muslim itu sendiri. Kemudian Allah izinkan saya berada sebagai hidup sebagai meyakini Islam itu sebagai agama yang benar, Allah yang Maha Esa, Rasulullah SAW, Nabi, penutup akhir zaman. Alhamdulillah. Jadi kenapa pula? Memang benar. Mungkin saya ni kalau dibanding dengan orang lain, mungkin saya tak tahu diri saya ni siapa. Hanya Allah yang tahu diri saya siapa. Sebab saya bukan seorang yang merasa bahagia sangat, seronok sangat di dalam kehidupan populariti. Bagi saya populariti itu tidak membezakan diri saya kepada orang lain, dan itu hanyalah satu kesibukan kerana memang ada media yang boleh menyalurkan kita. Jadi sejujurnya memang kita akan jadi popular lah macam hari ini kan, dalam Usra Nurani kita hari ini banyak yang tahu, banyak yang melihat, dan memang kita dikenal lah, tambah dikenal lah. Yang lupa diingat, yang tak tahu jadi tahu, yang tak pasti jadi pasti dengan ilmu siraman Ustaz Zul dan Ustaz Zakaria pada hari Jumaat yang mulia ni. Jadi Sabah ni kerana dia umat yang dulu ketika mereka diberitahu tentang Islam, mereka ada semangat untuk jadi orang Islam. Tetapi apabila pendidikan itu tidak dapat, usaha untuk mendidik itu tidak dapat memberi keperluan yang secukupnya di atas masalah jalan, masalah kemiskinan, masalah jauh, dekat, dan kesanggupan para da'i juga menjadi satu masalah besar. Tapi berbeza hari ini, begitu banyak saudara-saudara kami dari Semenanjung yang datang untuk memberi semangat, memberi sumbangan, memberi kekuatan. Jadi kerana ilmu yang tak ada, kerana saya melihat orang Islam ketika zaman saya belasan tahun hanya sekadar nama dan tidak nampak amalnya, tidak nampak ilmunya. Sungguh pun hari ini sudah banyak perubahan dan sudah banyak madrasah yang timbul, tetapi masih kurang lagi sebenarnya pengamalan tu, biarpun banyak berbeza. Alhamdulillah. Jadi saya pilih untuk berbuat kerja dakwah ini sebagai satu kesedaran dan satu rasa sedih, satu rasa terharu, satu rasa yang ini sangat perlu untuk diperjuangkan. Saya tahu perjuangan saya terlalu sedikit dan terlalu terbatas. Bahkan hari ini pun apa yang saya buat ni pun tidak semua orang suka. Bahkan apa yang saya usahakan pun tidak sempurna apa yang saya buat. Tetapi kerana saya ingin sama-sama berbuat kebaikan di dalam membangun dakwah, membawakan Islam ini untuk sampai ke akhir zaman sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah SAW, bahwa Islam itu akan bangkit di timur. Jadi kita, Islam ini akan pasti bangkit lagi sekali memerintah dunia ini. Jadi kita nak sama-sama. Tapi bukanlah mudah, Ustaz. Memang bukan mudah untuk kita buat benda ni. Sangat susah dan menyusahkan. Sanggup berpisah-pisah. Tapi saya pilih juga kerana saya sangat sedih melihat kekurangan yang ada pada bangsa saya sendiri, pada umat saya sendiri. Jadi saya buat. Walaupun saya bukan seorang ulama, alim ulama,
bukan seorang yang boleh dikatakan berilmu di bidang ini, tapi sebagai satu sokongan saya, usaha saya untuk membangun ummah, insyaAllah. Masya Allah. Inilah rakan usrah hidayah yang kita perlukan sebenarnya. Ada rasa hati kita untuk kita melihat, ya, macam Akhi Nazri sebutkan tadi, ya, bila melihat kepada masyarakat yang dahagakan ilmu dan kemudian kelihatan tidak ada orang yang ingin mengambil peluang tersebut. Masya Allah, ya. Saya kira doa. Saya rasa saya perlu beritahu di sini juga, ujian terbesar saya pada hujung tahun 2021, madrasah kedua saya itu runtuh. Tanahnya bergerak. Tanahnya bergerak dan bangunan mula pecah dan saya terpaksa bongkar. Satu bangunan 3 tingkat yang saya bina itu sudah dia runtuh kerana tanahnya bergerak. Jadi saya perlu bedakan balik. Sebab itu saya banyak bergerak ke Semenanjung untuk mencari sumber dan pertolongan sepenuhnya dari Allah. Jadi boleh tengok dalam Facebook saya, ada di Facebook Mahad Ranau. InsyaAllah ada gambar-gambarnya di situ, insyaAllah. Wow, terima kasih untuk maklumat itu, sebab saya kira rakan-rakan usrah ni pasti mengambil berat tentang perkara ini, ya. Sebab kita tak dapat nak terjun macam Akhi Nazri ke sana, tak dapat nak membanting tulang, membangunkan madrasah. Tapi pasti rakan-rakan usrah ini ada kontak, ada link, ada rakan-rakan lain, ada sedikit sumbangan kita. Dan tadi mana Mahad Ranau, Facebook Mahad Ranau, insyaAllah boleh tengok di situ, ada banyak info, ya. Info yang saya sharekan di situ. Baik, terima kasih. Saya yakin rakan-rakan usrah ambil perhatian tentang perkara ini, insya-Allah, ya. Dan sebelum saya nak pergi kepada Ustaz Zakaria atas tajuk kita Fastabiqul Khairat ini, ya, rakan-rakan usrah, kerana itulah Nabi mengajarkan sangat kepada kita, ya, tentang apa yang disebutkan sebagai minta jauh daripada a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya, sebab ajzun ini kata ulama orang yang ada kemahuan tetapi tidak ada upaya. Adapun kasal adalah orang yang ada upaya tetapi tidak ada kemahuan. Dan Nabi minta kita semua jauh daripada ajzun dan kaslun ini, ya. Dan insyaAllah saya yakin Ustaz Zakaria dah bersedia untuk kongsi, dan insyaAllah perkongsian-perkongsian nanti, sebab ramai nak dengar lagi sebenarnya suara lunak daripada Akhi Nazri, sedikit daripada Ustaz Zakaria, kita celah balik kepada Akhi Nazri supaya kita dapat blendkan usrah kita, dan tajuk Fastabiqul Khairat ni dah sampai pada hati kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Naqib. If'al khair daiman. Puan Mona ni adalah seorang guru bahasa Arab yang mantap, yang hebat. Ya. Saya mengikuti. Tengok anak murid dia senyum. Anak murid senyum. Mengikuti pengucapan Puan Mona ni sejak dia awal, sejak dia bersama dengan Radio IKIM lagi. Masya-Allah. Saya berharap Puan Mona boleh buka kelas lah. Mungkin dah ajar kelas itu. Sebab kaedah sebutan kaedah pengajarannya student seorang tu. Ya, mempercepatkan orang boleh. Saudara Nazri ada sebut tentang buat baik pun ada orang orang tak suka. Okey. Kita tengok begini. Piawaian kebaikan itu, apa piawaian kebaikan? Garis kebaikan. Piawaian kebaikan itu ialah Allah. Kita berasaskan Allah, bukan berasaskan yang selainnya. Sebab kalau kita manusia ni, kita suka A, CB suka B, CC suka C, CD suka D. Dia menilai sesuatu berdasarkan dia punya mindset dia, latar tempat duduk dia, dimensi dia. Jadi kita punya piawaian kebaikan yang kita nak buat ialah apa yang Allah kata baik. Cabaran terpulang, kan? Rasulullah buat baik pun ada orang tentang. Apatah lagi kita manusia yang lemah ini. Dan saya boleh berkongsi sedikit pengalaman macam di Sabah tu. Saya lihat mungkin dalam usrah ni boleh kot Ustaz Zul kita sebut sikit. Orang Sabah ni adalah bumi yang subur untuk perkembangan Islam. Sentimen
ataupun rasa prejudis di kalangan masyarakat itu walaupun ada tetapi teramat kecil. Saudara Nazri lebih tahu dalam family dia ada Muslim, ada non-Muslim, ada pagan dan sebagainya, tetapi boleh duduk bersama. Dan kenapa kalau saya nak revisit balik kenapa saya ke Sabah dulu, inilah di antara sebabnya. Sebab saya tengok keadaan di Sabah itu sangat menarik, dan kalau kita ada kekuatan, kalau kita ada sedikit kelebihan, kalau kita bergerak dengan suatu perancangan, insya-Allah kita boleh menang di sana. Macam saudara Nazir sekarang, bayangkan boleh bangunkan sekolah 3 tingkat, 4 tingkat dan sebagainya. Kosnya bukan, tetapi boleh buat. Dan masyarakat dia adalah masyarakat yang bersedia menerima sesuatu yang bagus. Kalau kita tawarkan sesuatu yang indah, yang bagus, yang lain, yang logiknya ada, insya-Allah masyarakat di sana boleh terima. Dan saya nak balik semula kepada perlombaan kepada kebaikan tadi. Perlombaan ni memang menarik, tetapi dalam perlombaan itu kita kena tentukan. Tadi saya kata piawaian kebaikan itu ialah berdasarkan apa yang Allah tentukan, yang ditunjukkan oleh Rasulullah, yang disebut dalam Al-Quran. Perlombaan kehidupan biasa kita ini, ada orang berlomba nak dapat nombor 1, ada orang berlomba untuk membolak sesuatu. Dalam kalaulah nak dapat nombor 1, itu bagus, tetapi ada juga nak boleh kena dah dapat nombor 1, dia pergi main buyuk. Orang Sabah kata buyuk, tendang kaki kawan dan sebagainya. Ini perlombaan yang tidak direstui, diredakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berlomba bukan kita nak jadi johan, tapi penghasilan yang kita nak itu ialah masyarakat kita jadi baik, negara kita jadi aman, masyarakat kita yang orang kata selalu tertinggal belakang ni boleh pergi ke hadapan. Pada para pejuang yang berlomba untuk kebaikan ini, keberhasilan mereka apabila mereka melihat masyarakat telah berubah ke satu tahap yang lebih baik dalam pelbagai keadaan. Kalau dalam agama, hari ini lah kalau kita balik Sabah berbanding dengan 70-an, 80-an ini, alhamdulillah Syekh Nazri keadaannya jauh berubah. Mana keberhasilan kepada perjuangan kebaikan kita itu bukan kita, bukan berapa kita dapat, apa yang kita dapat, apa yang keluarga kita dapat, tidak. Tapi apa yang masyarakat dapat, apa yang negara dapat, dan apa yang Islam itu sama ada naik ke, melonjak ke atas ke, ataupun masih mendatar. Itu yang saya nak tekankan yang berlomba untuk melakukan kebaikan. Zul, bolehkah di situ? Okey. Okey, alhamdulillah. Saya kira saya mencatat apa yang Ustaz sebutkan ya. Saya suka sangat bila Ustaz katakan bahawa kebaikan ini yang sebab bila sebut kita berlumba buat baik, ukuran kebaikan tu yang paling utama. Ya, sebab kalaulah ukuran kebaikan kita tak ambil kira, kita tak tahu apa kayu ukurnya, apa pembarisnya, maka kebaikan akan ditafsir oleh akal dan juga nafsu manusia. Dan akhirnya atas itulah manusia bersengketa. Ini yang Ustaz tekan tadi yang saya sangat suka. Maka ukurannya balik kepada apa nilai Allah tentang satu-satu kebaikan. Itu saya kira benda asas yang penting yang kita dalam fastabiqul khairat ni. Maknanya adakah baik itu ikut hawa nafsu kita, ataukah baik itu ikut hanya fikir, idea dan logik kita, ataupun memang dianya adalah sesuatu ukuran yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini saya kira sama dengan apa yang Ustaz sebutkan daripada awal tadi tentang pembinaan 13 tahun Rasulullah sehingga akhirnya benar-benar ketauhidan itu ya. Kalau kita kata daripada tauhid sampailah kepada tafrid ya, bagaimana seorang itu benar-benar mengesakan Allah, itu ada dalam apa yang kita katakan niat dan juga ukuran sebentar tadi. Dan betul apa yang Ustaz kata ulang balik tadi, if'al, maknanya dia nak jadi terbaik ni, berlumba kepada kebaikan ni, dia mesti dengan prinsip if'al.
just do it ya. Kalau kita duk bincang, duk sembang ya, sebab tu orang tak hormat umat Islam di akhir zaman, sebab kita bertelagah, berkelahi, berbincang, sedangkan dunia lain sedang berbuat, bergerak. Ya, kita duduk berbincang, kita akan hanya di mana poin yang kita ada. Tetapi bila kita just if'al, do it. Dan ini saya kira satu ingatan untuk Ustaz Zakaria sebutkan, dan kemudian Ustaz Zakaria tumpahkan highlight spotlightnya itu kepada praktik bagaimana usaha dan pengaruh yang boleh dibuat dalam kita mengimarahkan Islam. Contohnya di bumi Sabah, tak kira lah di bumi mana pun, di Pahangnya, bumi tempat saya, di mana-mana saja, semua bumi akhir zaman kelihatannya telah dahaga dengan ajaran Islam, gersang dengan ajaran Islam itu. Rakan Uslah perlu kena bangkit nampaknya ya. Baik, saya kalau lebih lagi cakap tentu orang dah rasa rimas sebab nak dengar lagi halwa daripada Nazri kan. Jadi okey. Jadi kita boleh nyanyi satu lagu lagi lah ni. Ya Allah, silakan. Okey, mohon untuk semua ya. Sebelum saya nyanyi satu lagu ni, saya fikir sebagai membantu usaha untuk pemulihan, pembaikan buli madrasah tu, kami merancang untuk buat makan malam, pengumpulan dana pada 26 Februari insya-Allah. Kalaulah mengizinkan berlaku ya. Jadi di bersama anak yatim as-solehin di Banting, Kancung Darat. Itu tempat sahabat saya juga tu. Allahu akbar. InsyaAllah untuk cinta kita ini, untuk kasih sayang kita, untuk rindu kita pada Allah, pada sesama kita, hayatilah lagu sesungguhnya insyaAllah. Sorry Nazri, 26 hari bulan Februari itu maknanya kalau kita nak dah tahu perkembangan, tengok FB lah ya. InsyaAllah akan ada di FB, saya akan masukkan. Tahu boleh PM saya terus je bagi mereka yang tahu nombor saya insyaAllah. Tapi kalau buka FB tu insyaAllah ada nombor saya di sana insyaAllah. Cantik. Jadi sebab saya rasa ramai yang rakan-rakan ni nak support jariah untuk bangunan itu dan nak terlibat sama, insyaAllah kalau ada pula program kata apa, makan high tea apa. Makan malam bersama anak yatim dan asnaf. Jadi ada majlis-majlis. Okey, Datuk rakan-rakan boleh dapatkan. Abang saya orang panggil dia Wak Mus. Dia ni dah umur 60 lebih dah, tapi walaupun kurang sihat, dia nak sangat bantu untuk dapatkan dana ni. Allah. InsyaAllah kita akan sama-sama insyaAllah. Okey, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya hati ini cinta kepadamu, sebenarnya diri ini rindu kepadamu, tapi aku tidak mengerti mengapa cinta masih tak hadir. Tapi aku tidak mengerti mengapa rindu belum berbunga. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga jika tidak mengharap rahmatmu, jika tidak menanti
berbagi simpati padamu ya Allah. InsyaAllah pada Allah saja kita mengharap merayu, insyaAllah. Baik, alhamdulillah, saya kira rakan-rakan usrah, lagu tadi dia lunak, lembut, tetapi itulah yang mengisi jiwa-jiwa para pejuang, jiwa para abid, jiwa para alim, jiwa para duat, ya. Kerana kelembutan itulah yang mendorong seseorang untuk capai. Kerana Islam agama yang selamat, agama yang harmoni, agama yang lemah lembut, itu yang ditekankan oleh Ustaz Zakaria sebentar tadi, ya. Maknanya bila kita menyebut tentang Islam, bukan Islam yang sifatnya adalah benci membenci, Islam tidak, ya. Dan sebab tu saya kira sangat sampai apa yang dialunkan oleh saudara Nazri sebentar tadi. Baik, masya-Allah. Ya, kita dapati bahawa masa kita telah dah sampai ke penghujung nampaknya, ya. Jadi saya kira saya nak mengambil kesempatan ini nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Zakaria, walaupun dalam sibuk beliau, ya, dan committed untuk bersama dengan kita pada petang ini, dan pasti saya yakin sesuatu kebaikan yang sangat banyak kita dapat daripada sedikit perkongsian, walaupun masa kita terbatas, Ustaz. Kalau tidak memang lebih banyak lagi kita nak dengar daripada Ustaz, tapi apakan daya, itu saja kesempatan masa kita dalam celah-celah waktu ini, kan. Terima kasih, Ustaz. Nanti insya-Allah ada masa akan datang di atas tajuk yang lain, Ustaz banyak bercakap tentang ekonomi, ya. Nanti insya-Allah kita akan pilih tajuk yang penting untuk kita nak sentuh tajuk supaya menyedarkan tentang pentingnya pembinaan, dan itu juga tak lari daripada apa ruh kita pada petang ini, fastabiqul khairat, ya. Baik juga akhi Nazri, jangan sedih, insya-Allah ramai rakan-rakan kita yang akan bersama. Saya boleh bayang, ya, kalau kita tengok, ya, usaha macam-macam tiba-tiba Allah uji, musnah, ya. Tentulah kita tak tahu bagaimana perasaan dalaman, ya, melihat usaha, orang kata titik peluh, walaupun semuanya adalah dengan izin Allah, tetapi sebagai makhluk tentu ada menangis dan merintih, ya, pada saat melihat usaha yang kita buat dan kita kerah itu seolah-olahnya musnah. Namun rakan usrah yang telah bersedekah membantu sebelum ini, Allah tidak pernah sia-siakan niat baik kita. Allah kata daging itu darah-darahnya tidak akan sampai pada Allah, tetapi ketakwaan kamu itu sampai pada Allah. Walaupun mungkin apa yang kita dermakan itu tiba-tiba pecah dan hanyut kerana gempa ataupun banjir, tetapi ketakwaan saat kita menghulurkan itu, dia tidak pernah hilang sekalipun di sisi Allah. Kerana Allah, ya, kalaulah kita ada tengok seorang yang menghargai sesuatu pemberian, maka Allah itu, ya, sifat kesempurnaan Allah sangat menghargai, syakur, ya. Allah itu sangat menghargai apa yang kita berikan bersama-sama. Jadi rakan usrah, di penghujung ini saya teringat sebuah kisah, ya. Ketika zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, kisah ini saya kira ramai mendengar dan biasa dengar, dan saya nak ulang dengan roh apa yang Ustaz Zakaria bawa, dengan akhi Nazri bawakan sebentar tadi. Ketika zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan ada satu saat Madinah berada dalam keadaan yang sangat susah, ya. Ketika itu air tidak turun daripada langit, bumi menjadi kontang dan tidak subur pada ketika itu. Datanglah orang-orang kota Madinah berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, ya Khalifatul Rasul, wahai Khalifah Rasul, lihatlah bumi yang kering kontang sejak ketiadaan Nabi. Lihatlah kepada langit yang tidak menurunkan hujan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada ketika itu, dia melihat kepada kesusahan yang dilihat dan ditanggung oleh para sahabat yang lain. Maka dia berkata, berharaplah kepada Allah, sebelum datang waktu petang, pertolongan Allah datang buat kalian. Petang itu Madinah menjadi gempar. Kenapa? Masakan tidak gempar, Sayyidina Uthman Al-Affan baru pulang daripada Syam membawa 1,000 ekor unta yang sarat dengan penuh makanan, yang penuh dengan gandum, yang penuh dengan sumber-sumber makanan. 1,000 ekor unta tersebut masuk
dan memenuhi ruang tempat Sayyidina Uthman Al-Affan. Rakan usrah yang dikasihi sekalian, ketika diturunkan barang dan mendapati bahawa seperti sebuah kawasan yang penuh, maka datanglah para peniaga-peniaga berjumpa dengan Sayyidina Uthman Al-Affan, menawarkan untuk membeli dan kemudian diruncitkan kepada jualan kepada penduduk Madinah. Maka ketika itu bertanyalah Sayyidina Uthman, berapa yang kamu nak beli daripada aku? Maka mereka berkata, dirham bidirhamain. Kalau kamu mendapat 1 dirham, kamu akan ganda dengan 2 dirham. 1 dinar dengan 2 dinar. Maka Sayyidina Uthman berkata, maaf, ada yang menawarkan aku lebih banyak daripada itu. Kalau macam itu 1 dengan 3 dirham. Sayyidina Uthman berfikir, ada yang lebih banyak daripada itu yang menawarkan kepadaku. Sehinggalah akhirnya tawar-menawar, naik-menaik. Maka pada ketika itu sampailah kepada 7 kali ganda. Dan mereka berkata, kami para peniaga, dan kami tahu tidak ada orang yang akan mampu membeli sebanyak itu. Rakan usrah, dalam ruh fastabiqul khairat, Sayyidina Uthman Al-Affan bercakap pada ketika itu, siapakah di kalangan kalian yang mampu menandingi Allah pada saat Allah menawarkan setiap kebaikan kamu 70 kali gandaan? Maka dia bersaksi dengan nama Allah, aku infakkan seluruh daripada apa yang aku dapat hasil keuntungan perniagaanku di Syam ini dengan 1000 ekor unta ini. Aku berikannya secara percuma kepada seluruh umat Islam fakir yang susah di kalangan mereka. Rakan usrah yang dikasihi sekalian, contoh betapa berjayanya Rasulullah membina keimanan, berjayanya Rasulullah menanamkan pemikiran untuk melakukan yang terbaik. Dan perkara inilah yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Sayyidina Uthman boleh melakukannya untuk menjadi orang pertama berlumba untuk memberikan kebaikan. Pada saat kita tidak berdalih, kita tidak menyalah, kita akan menyerlahkan potensi kita, dan insya-Allah kita akan menjadi khairul ummah. Amin, amin ya Allah, Masya Allah. Semoga apa yang kita nak lakukan yang kebaikan ini akan sentiasa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sekecil-kecil usaha kita, maka Allah tunjukkan orang yang baik, Allah berikan laluan yang baik, dan semuanya susunan kehidupan kita ini adalah menuju kepada apa yang kita inginkan untuk memburu kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Sebab itulah yang akan membimbing kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perkampungan abadi kita, insya-Allah. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Dan untuk waktu ini alhamdulillah kita di hujung untuk rancangan Usrah Nurani, dan kita mohon Ustaz untuk pimpin doa. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz Zul. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdal hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Allah, Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Subhanaka ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Subhanaka la nuhsi thana'an alayka kama athnayta ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ij'al ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma. Jadikanlah usrah kami petang Jumaat penuh berkat ini ya Allah, sebuah usrah yang benar-benar Engkau rahmati kami ya Allah. Wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Berpisah kami ya Allah, sebentar nanti berpisah orang yang terjaga, terpelihara, bahkan diampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami sangat menyedari ya Allah betapa tertinggalnya ummah ini ya Allah. Ya Allah, kami sedar ya Allah betapa kami menghabiskan masa kami dengan sengketa sesama kami ya Allah. Ya Allah, kami menghabiskan seluruh potensi yang Engkau berikan kepada kami ya Allah dengan bertelagah sesama sendiri ya Allah, saling salah menyalah, tuding menuding ya Allah. Ya Allah, sedarkanlah mata hati umat di akhir zaman ini ya Allah untuk mengikut sebagaimana umat terdahulu ya Allah,
yang hati mereka fokus hanya kepadamu ya Allah, yang petunjuknya hanya datang daripadamu ya Allah, yang kekuatannya menyadari bahawa Engkaulah pemberi kekuatan yang sebenar ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, bangkitkanlah umat ini daripada lena yang sangat dalam ini ya Allah. Sedarkanlah daripada kelalaian dan kemabukan ini ya Allah. Jadikanlah kami ummah yang terbaik ya Allah, yang punya jiwa untuk lakukan yang terbaik dan mempunyai semangat untuk saling berlumba-lumba ke arah kebaikan kerana Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, yang dengan itu kami dapat melaksanakan tuntutan agama ini dengan sebaik mungkin. Kami dapat membantu saudara kami sebaik mungkin, dapat memberikan kebaikan sebaik mungkin ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah kebaikan-kebaikan ini ya Allah adalah pahala yang kami hadiahkan buat ayah dan ibu kami ya Allah. Mereka sangat baik ya Allah, dan mereka sangat mulia. Berilah kemuliaan dan angkatkan kemuliaan bagi mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada nakib kita Ustaz Zuramli Muhammad Razali atas pimpinan untuk rancangan Usrah Nurani, juga bacaan doa sebentar tadi. Semoga apa yang kita harapkan hari ini adalah keberkatan, dan perkara yang kita buat baik itu akan berkat bukan untuk kita saja Mona, tetapi orang di sekeliling kita, dalam keluarga kita, anak-anak kita, semuanya akan menjadi berkat juga insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan usrah kita Ustaz Nazri Johani yang sudi bersama dengan kita pada hari ini, alhamdulillah, dan juga Ustaz Sakaria Semela atas perkongsian yang sangat-sangat memberi manfaat. Saya harapkan ini bukan kali terakhir kita nak akan bertemu, akan bersama lagi untuk pertemuan yang akan datang insya-Allah. Amin. InsyaAllah. Ya. Dan untuk waktu ini kita mengakhiri Usrah Nurani dengan tasbih kafaratul majlis wa surat al-asr. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada rakan-rakan sahabat-sahabat penonton yang sentiasa bersama kita seawal tadi untuk mengikuti rancangan Usrah Nurani. Dan seperti biasa kita bawakan di Facebook juga di YouTube IKIM untuk anda sama-sama tonton semula, hayati semula, dan dapat share lagi perkongsian yang baik-baik sebegini untuk manfaat orang lain juga insya-Allah. Sama-sama kita kongsikan. Ya, insya-Allah. Ya. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada para pendengar, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Simpati kepada manusia yang alpa jua buta, lalu terheritlah aku di lorong gelisah, luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. Semalam sudah sampai ke penghujungnya, kisah 1000 duka ku harap sudah berlalu. Tak ingin lagi ku ulangi kembali gerak dosa yang menghiris hati. Taubat sering ku mungkir, namun pengampunanmu tak pernah bertepi. Bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat
simpati kepada manusia yang alpa jua buta. Lalu terhiritlah aku di lorong gelisah, luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitis nikmat-Mu di bumi. Bila selangkah ku dapat padamu, 1000 langkah kau dapat padaku. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islam. Dalam siramu ku temu tulusnya cinta demi umatmu, berkorban jiwa sehingga ujung nyawa. Kau diutus atas nama kebenaran, dengan fasih lidah beri penjelasan. Sabar dalam apa jua keadaan, tak goyah dengan ranjau tekanan. Walau diri bisa menakluki tata, tetap rendah hati penuh sederhana. Segalanya demi lillahi ta'ala, azimat yang berharga. Rasulullah dengan hikmahmu terpancar syiar agama, mengubah gelap menjadi terang, menghapus jahiliyah. Satu akidah membangun iman, bertahun di lapangan mujahadah. Hadis dan Al-Quran menjadi sumber cahaya pedoman. Hanya itu yang kau wariskan, akan selamat di dunia akhirat.
utama menyambungkan kasih denganmu Rasulullah. Dalam siramu ku temu tulusnya cinta demi umatmu, berkorban jiwa sehingga ujung nyawa. Menghapus jahiliyah. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, apabila ini terkenang mengalir air mataku. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pembinaan Masjid Wilayah Kuala Lumpur direalisasikan pada 25 Syawal 1416 Hijriah bersamaan 15 Mac 1996 dan siap dibina pada 30 Ogos 2000. Tapak binaannya berkeluasan kira-kira 13.4 hektar. Masjid Wilayah diilhamkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika menjadi Perdana Menteri keempat. Ia merupakan projek Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan diiktiraf berstatus Masjid Negeri. Masjid Wilayah Persekutuan terletak di sebuah kawasan berbukit Jalan Duta, berhampiran susu masuk ke pusat Bandaraya Kuala Lumpur dan dirasmikan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalulai pada 18 Februari 2005. Masjid Wilayah Persekutuan adalah sebuah masjid berkonsepkan masjid dalam taman menggunakan sentuhan tradisi masjid-masjid Uthmaniyah di Turki. Reka bentuk seni bina dan hiasan dalamannya pula adalah merupakan kombinasi reka bentuk tradisi Melayu Malaysia dan Timur Tengah. Masjid ini boleh menampung seramai 17,000 orang jemaah. Dilengkapi dengan pelbagai kemudahan, Masjid Wilayah merupakan masjid yang termoden di Malaysia pada masa kini. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dosa itu meresai jiwa, mengundang murka yang Maha Esa. Musnah semua yang diusah, sesat di dunia sementara. Oh, sangat gelisah di hati ini jika tanpa redamu ilahi, jiwa sunyi dan sepi kerana dia pemilik hati. Tu benar
Rabbana ya Rahim irhamna ya Rabbana. Keampunanmu yang dinanti, pengubur jiwa yang telah mati, membasuh nurani hidupku kembali lebih berarti. Benar ya Allah wa nadimna ya Rahman warja'na ya Rahim irhamna ya Rabbana. Tubna ya Allah wa nadimna ya Rahman warja'na ya Rahim irhamna ya Rabbana. Tubna ya Allah wa nadimna ya Rahman warja'na ya Rahim irhamna ya Rabbana. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sejauh manakah anda peka dengan tahap kesihatan anda yang terkini? Tidak menjadikan pemeriksaan kesihatan sebagai rutin antara faktor menyebabkan rakyat negara ini tidak mengetahui penyakit dihidapi, sekaligus menambah kemungkinan terlewat mendapat rawatan. Individu perlu melakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya 2 kali setahun atau 6 bulan sekali bagi mengetahui tahap kesihatan selain dapat mengesan penyakit kronik dengan lebih awal seperti penyakit jantung, darah tinggi dan kencing manis. Pencegahan dan rawatan awal dapat dilakukan dengan mengetahui tahap kesihatan anda. Dapatkan pemeriksaan kesihatan anda hari ini. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. potong halus, tidaklah akan putus. Begitulah kita berkeluarga, setia dan percaya. Cuba memahami, sabar menyantuni dengan seikhlas hati. Guna bermasam muka, isunya biasa-biasa. Bukankah kita dari rahim yang sama, kurniaan darinya? Leraikan segera doa
padanya, mintalah bahagia. Ada masa gembira bersama, ada waktu tertulis tentukan. Kita ibarat jemari yang lima, melengkapi walaupun berbeza. Apabila ibu ayah tiada, terus bersama usah berbeza. Itulah harta paling bermakna, mengikat kasih sesama kita. Leraikan segera padanya, mintalah bahagia. Ada masa gembira bersama, ada waktu tertulis tentukan. Kita ibarat jemari yang lima, melengkapi walaupun berbeza. Terus bersama usah berbeza. Itulah harta paling bermakna, mengikat kasih sesama kita. Mengikat kasih sesama kita. Inspirasi, euforia, Islam, semuanya di IKIM. Kapsul Masa. Pada 9 Mac dalam tahun 1998, Seminar Undang-Undang Keluarga Islam dan Wanita telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Lamin bin Muhammad Yunus, Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Besar Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM Kuala Lumpur. Seminar yang diadakan selama 2 hari tersebut merupakan anjuran pihak IKIM. Matlamat seminar itu adalah untuk membentuk dan melahirkan keluarga